Sauda, ya, kita kembali menerusi Ramai Pagi edisi hari ini dan kita akan mengikuti tazkirah di mana kita akan berbicara mengenai dengan ilmu penyuluh kehidupan dan kita akan mengikuti bersama dengan Yang Mulia Ustaz Awang Muhammad Naqib bin Haji Awang dan kita percaya telah pun berada di talian ketika ini. Kita akan mendengar atau berbicara secara virtual ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, dalam topik kita ni, tazkirah kita ni hari ini ialah mengenai ilmu penyuluh kehidupan. Jadi kita ni teruskan saja ni Ustaz, ya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Apakah mukadimah bagi topik wawancara kita ni hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Yang mulia para penyampai Ramai Pagi, yang mulia para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, puji dan syukur kita ni rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, ke atas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, serta sesiapa sahaja yang mengikuti jejak baginda sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ini berkesempatan bersua dalam rancangan Ramai Pagi melalui segmen tazkirah secara virtual, dan pada kali ini dengan membawakan tajuk ilmu penyuluh kehidupan. Saya merasakan satu tajuk yang relevan kerana kita ni sudah memasuki bulan September. Seperti yang kita diketahui, di negara Brunei Darussalam, pada bulan inilah, bulan September inilah, pada kebiasaannya kita ni meraihkan sambutan Hari Guru, iaitu lebih tepat lagi pada tanggal 23 September setiap tahun. Jadi apa kaitan tajuk kita ni dengan seorang guru? Jadi pada dasarnya tugas seorang guru itu ialah mendidik dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu penyuluh kehidupan merupakan tajuk yang kita dibincangkan pada pagi ini. Walaupun pada kebiasaannya kita ni mendengar, selalu kita ni dengar, selalu kita ni baca, guru umpama lilin yang menghabiskan dirinya untuk menerangi kegelapan, lilin yang menghabiskan dirinya untuk memberi manfaat kepada orang lain, lilin yang menghabiskan dirinya agar orang lain dapat meneruskan kehidupan. Itulah betapa besarnya jasa seorang guru. Macam itu juga dengan ilmu pengetahuan, iaitu sesuatu yang disampaikan oleh seorang guru. Ilmu itu merupakan penyuluh, ilmu itu pelita, ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan kita ni. Bukan sahaja kehidupan di dunia, bahkan juga ia akan menyuluh kehidupan kita ni di akhirat nanti, insya-Allah. Saya bawakan satu kisah yang ada kaitannya juga dengan tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ditawa Imam Asy-Syafi'i, seorang yang kuat hafalannya, akan tetapi pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i ini rahimahullah payah akan menghafal. Kenapa ni ya? Kenapa payah menghafal ini? Biasa senang saja menghafal, tapi suatu hari payah dia. Jadi ia pun bertanya kepada gurunya. Syakautu ila Waki' an su'i hifzi. Aku mengadunya kepada guruku Waki' tentang lemahnya hafalanku. Kenapa lemah
apalan kau ni? Tanyanya gurunya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya ni pun beritahu, mengisyaratkan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani anna al-ilma nurun. Dan dia memberitahukunya, ia mengkhabarkan kepadaku bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak akan, cahaya Allah itu tidak akan dianugerahkan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi tajuk kita ni pada hari ini, ilmu penyuluh kehidupan itu adalah di antara pesanan guru Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu Waqi', bahawanya annal ilma nurun, ilmu itunya cahaya, ilmu itu adalah pelita, ilmu itu adalah penyuluh. Bahkan boleh kita dikatakan ilmu ini sesuatu yang fundamental, sesuatu perkara asas. Tanpa ilmu payah kita ni kan menjalani kehidupan. Dan ilmu itu akan menerangi kehidupan kita ni di dunia ni, dan akan membawa ataupun akan menyelamatkan, akan menyuluh di alam barzakh nanti, dan akan menyuluh kehidupan kita ni di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah sebagai mukaddimah untuk tajuk kita pada pagi ini. Ilmu pelita hidup ya, di mana ilmu ini sangat penting ya dalam kehidupan kita. Jadi Yang Mulia Ustaz, apakah persepsi atau pandangan agama Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan hukum menuntut ilmu pengetahuan ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Agama kita ni, agama Islam, perlu kita diketahui suatu agama yang berasaskan ataupun berpaksikan pada ilmu pengetahuan, agama yang bersandarkan kepada wahyu ilahi, dan ia bukannya hawa nafsu. Ini perlu kita diketahui agama Islam itu tidak pernah membelakangi ataupun mengindahkan ataupun orang amat mementingkanlah ilmu pengetahuan, itu agama Islam. Di antara bukti bahawa agama kita ni, itu agama Islam itu mementingkan ilmu pengetahuan ialah wahyu pertama, ini semua kita tahu. Wahyu pertama yang Allah turunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tentang membaca, iaitu surah Al-Alaq 1 hingga 5. Semua kita ni tahu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang Allah turunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang membaca. Dan membaca ni adalah merupakan kunci kepada ilmu pengetahuan. Artinya penting untuk kita ni itu sentiasa membaca, untuk kita ni itu mengupgrade ilmu pengetahuan kita ni. Akan tetapi seperkara yang penting juga, kadang-kadang kita ni terlepas pandang dalam menuntut ilmu pengetahuan itu. Selain kita ni membaca, sebenarnya penting juga untuk kita ni itu mendengar. Ini jarang kena sabutnya, biasa kena sabut membaca. Tapi sebenarnya dalam ayat itu menunjukkan pentingnya kita ni itu mendengar. Kerana apa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima perintah membaca itu adalah melalui deria penerimaan ataupun pendengaran, dan melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi dapat kita ni banyak yang dapat kita ni ambil pengajaran daripada wahyu pertama ni, iaitu antaranya pentingnya ilmu pengetahuan itu yang kita ni perolehi melalui membaca, kerana ayat itu menyuruh membaca. Dan kita ni mengetahui, baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui perintah membaca itu melalui mendengar. Jadi penting untuk kita ni mendengar. Dan wahyu itu disampaikan dengan perantaraan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi dapat kita ambil pengajaran di sini bahawa pentingnya seorang guru dalam kita ni menuntut ilmu pengetahuan.
Jadi penting untuk kita ni mendengar dalam menuntut ilmu, penting untuk kita ni membaca, dan pentingnya ada seorang guru. Jadi mengenai mendengaran ni dalam menuntut ilmu ni, dapat kita ni lihat sebenarnya dalam penciptaan kita ni sendiri, kita ni manusia ni, di antara diri yang mula-mulai aktif ataupun panca indera kita ni manusia yang mula-mula sekali aktif ialah pendengaran ni. Apabila terbentuknya saja janin dalam rahim seorang ibu, kita ni disarankan berapa? Kita ni disarankan untuk sentiasa memperdengarkan bacaan Al-Quran, memperdengarkan selawat, memperdengarkan zikir-zikir, supaya janin dalam kandungan seorang ibu itu dapat mendengar. Artinya pendengaran itu sudah aktif. Macam itu juga apabila lahir saja seseorang itu ke dunia ni, dari rahim ibu ke dunia, kita ni kena suruh berapa? Sama juga kita ni disuruh memperdengarkan kepada anak kami itu lawangan azan di telinga kanan dan lawangan iqamah di telinga kiri. Jadi bukan membaca itu saja penting, akan tetapi penting juga mendengar itu dalam menuntut ilmu. Bahkan bolehlah saya katakan mendengar itu lebih penting sebenarnya daripada membaca. Dan ajaibnya juga, istimewa juga agama Islam ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat yang menggabungkan di antara Al-Alim, iaitu maha mengetahui, dan juga As-Sami', iaitu maha mendengar. Biasa kita didengar kan, wa huwas sami'ul alim, wallahu sami'un alim. Sami'atu dan alimatu sentiasa bergabung. Jarang alimatu kena gabungkan dengan perkataan lain. Selalunya sami' dan alim. Jadi satu isyarat bahawa ilmu itu dan mendengar itu tidak dapat kita ni pisahkan. Jadi apabila ada mendengar, kita ni mendengarkan tu, mesti ada orang menyampaikan kan tu, mesti ada orang beritahu, mesti ada orang mengajarkan. Jadi yang mengajarkan itu adalah guru. Jadi dapat kita ni ambil di sini bahawa agama Islam itu memang amat mementingkan ilmu pengetahuan. Agama Islam amat mementingkan membaca. Agama Islam amat mementingkan kita ni mendengar, dan juga betapa pentingnya position ataupun profession seorang guru dalam kita ni memperolehi ilmu pengetahuan. Dan juga kalau kita ni lihat lagi, apa tu? Pepatah Melayu kan, ada mengatakan pepatah Melayu ni masuk telinga kanannya, keluar telinga kirinya. Tetapi apa yang dimaknakan dengan mendengar itu sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dalam Islam mengenai perkataan Sami'ul Alim, iaitu mendengar? Biasa pulang kita ni dengar kan, masuk telinga kanannya, keluar telinga kiri. Mungkin perkara ni boleh kita ni ambil dalam beberapa hal. Contohnya kalau orang itu ada pedah-pedah kena merahi selalunya, ini boleh kita diterapkan kali ya, supaya anda masuk ke hati, ambil saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jangan masuk ke dalam hati ya. Tapi itu tidak dapat kita diterapkan ikut situasi. Kalau dalam kita ni menuntut ilmu, jangan macam itu. Masuk telinga kanan, jangan dikeluarkan telinga kiri, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam akal fikiran kita ni. Kerana ilmu itu, menurut tajuk kita ni, ilmu itu penyuluh kehidupan kita ni. Kalau tidak ada ilmu ni, macam mana kita akan meneruskan kehidupan kita ni? Ilmu ni penting. Dan kalau kita ni lihat lagi Pak Korona, ilmu ni, agama Islam pentingnya. Agama Islam itu amat mementingkan ilmu pengetahuan ini, sehingga kan orang-orang yang berilmu itu diangkat darjatnya oleh Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan itu. Surah Al-Mujadilah ayat 11.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menyebutkan Allah yang mengangkat darjat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan orang-orang yang mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam lagi kena sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Panjang hadisnya, cuma saya tekankan di sini, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, apa yang akan dapat? Allah akan permudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis satu lagi kena sebut bahawa malaikat atunya menurunkan sayapnya ke atas penuntut ilmu, tanda malaikat itu redha. Dan juga para makhluk di langit dan di bumi memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian secara ringkas sahaja barangkali soalan tadi mengenai apakah hukum kita ni menuntut ilmu pengetahuan. Secara umumnya kita ni sudah tahu agama Islam itu mementingkan ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita diambil daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai hukumnya, hukum menuntut ilmu. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan ke atas orang-orang Islam. Jadi ilmu ini fardu. Fardu artinya wajib para kita ni untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ilmu ini bolehlah kita ni bahagikan kepada ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain artinya setiap individu, setiap orang itu, orang Islam itu perlu mempelajarinya. Manakala ilmu fardu kifayah cukup sebilangan orang, setengah orang saja mempelajari ilmu itu, maka terangkatlah kefarduan itu, kewajiban itu arah orang lain. Jadi fardu ain adalah seperti mesti kita ni tahu, wajib ni setiap individu, setiap orang. Antaranya ialah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, ilmu kita ni mengenal Allah, sifat-sifat Allah, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Macam itu juga mengenal Rasul-Rasul Allah, mengenal para malaikat, mengenal keimanan. Macam itu juga tentang fiqh, ilmu tentang taharah, ilmu tentang istinja, ilmu tentang sembahyang, macam mana sembahyang ini, dan seterusnya. Itu fardu ain. Setiap kita ni mesti mempelajari. Kemudian apa dia ilmu fardu kifayah? Jangan kita ni sempitkan fardu kifayah ni terhadap ilmu penyempurnaan jenazah sahaja. Akan tetapi ilmu fardu kifayah ni lebih luas sebenarnya. Sebenarnya luas lagi ilmu fardu kifayah ni. Contohnya ilmu sains, ilmu apa lagi? Ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu yang banyak lagi lah sebenarnya. Jadi wajib kita ni itu menuntut ilmu, dan kita ni perlu fokus terlebih dahulu kepada ilmu fardu ain, dan setelah itu barulah kita ni menambah lagi ilmu fardu ain itu dengan ilmu fardu kifayah. Dan perlu kita ni ketahui bukan artinya menuntut ilmu ini sifatnya bukannya sementara, bukannya semasa kita ni itu bergelar seorang pelajar sahaja. Siapapun kita ni masih dituntut untuk menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu ini sepanjang hayat kita ni. Kita ni enggak akan pernah habis menuntut ilmu ini, kerana ilmu Allah itu terlalu luas. Mengambil daripada apa yang Ustaz katakan tadi, ilmu ini sepatutnya bukan hanya untuk penuntut, tetapi sebagai umat Islam, sebagai individu harus menyayangi ilmu ini. Mungkin sebagai rumusan, apakah tips yang dapat dikongsikan daripada Ustaz sendiri, macam mana menginspirasi ketanian ini supaya mencintai ilmu dan juga indah berhenti untuk menggali ilmu pengetahuan ini dalam sewaktu 3-2 minit kita bersama ini, Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi,
Jadi sebagai motivasi untuk kita ni itu sentiasa menuntut ilmu. Pertama sekali, hendaklah kita ni mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, kerana tanpa kita ni mengetahui pentingnya sesuatu itu, kita ni tidak akan mengambil indah, kita ni tidak akan menitik beratkan sesuatu itu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ilmu ini penting. Dan tajuk kita ni pun ada menyebut ilmu adalah penyuluh kehidupan kita ni. Dan kehidupan kita ni itu bukan hanya terbatas kepada kehidupan kita ni di dunia sahaja, akan tetapi terus ke akhirat nanti. Jadi siapa yang inginkan dunia ni, siapa yang akan mau dunia ni, jalannya apa? Tidak ada lain jalannya, hendaklah kita ni menuntut ilmu. Siapa yang ingin selamat di akhirat nanti, apa jalannya? Tidak ada lain juga, hendaklah kita ni menuntut ilmu. Jadi siapa yang maukan dunia, jalannya ilmu. Siapa yang maukan akhirat, jalannya ilmu. Cuma perlu kita ni ketahui juga, ilmu ni bukannya segala-galanya juga. Kerana apa? Kadang-kadang manusia ni ada ilmu tapi salah gunakan. Ini pun berbahaya juga. Jadi secara umumnya dalam masa yang singkat ini ada 4 komponen yang penting dalam kita ni menjalani kehidupan kita ni di dunia ni. Pertama sekali saya sebutkan tadi sudah tentu ilmu pengetahuan. Cuma dengan ilmu pengetahuan saja ia belum menjamin. Ya, baik. Kerana apa? Ilmu perlu juga kita ni amalkan. Kalau ilmu ni kita ni amalkan, maka ia akan hilang. Saya petikkan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mati ilmu itunya kerana tidak amal. Artinya amal itu penting tu. Jadi Ustaz, mati amal kerana masa terlalu sangat-sangat menyemburi kita ni. Jadi kita ni sampai di sini saja kita dapat bersama. InsyaAllah kita ni dapat menyambung lagi tentang 4 komponen berkenaan. Kami pun di sini ingin mengetahuinya, tetapi nanti tentu Ustaz di segmen tazkirah yang lain. Jaga kesihatan dan juga jaga penjarakan sosial Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.